Assalamualaikum dan selamat malam semua. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersiaran lagi secara live di Facebook Persatuan Guru STEM Malaysia. Pada malam ini akan berlangsungnya perkongsian dalam siri Laksi, iaitu lihat apa sudah kami innovate. Untuk makluman semua, Laksi merupakan inisiatif Persatuan Guru STEM Malaysia dengan kerjasama Pusat STEM Negara untuk menyediakan platform berbentuk sesi perkongsian kepada para pendidik dan pelajar di luar sana untuk berkongsi projek inovasi mereka. Untuk hari ini, kita akan sama-sama melihat perkongsian projek inovasi yang akan dibawakan oleh Cikgu Komati bertajuk Chem is the Kid. Sebelum kita mendengar sesi perkongsian beliau, mari kita lihat dulu biodata ringkas beliau. Okey, baiklah. Puan Komati Werasinggan adalah merupakan guru cemerlang kimia, berkhidmat di SMK Buntong dan telah berkhidmat selama 13 tahun. Mendapat pendidikan dalam bidang ijazah sarjana muda sains di UTM pada 2006. Seterusnya menyambung pengajian sarjana pendidikan kimia pada tahun 2013 dan kini sedang mengikuti kedoktoran dalam pendidikan kimia. Antara pencapaian yang telah beliau capai dalam inovasi adalah 1 platinum, 2 gold dan 2 silver dalam International Summit of Innovation and Design Exposition Insight 2020. Gold dalam pertandingan Innovation Competition Presentation Exhibition Compact 2019 dan 1 gold, 1 bronze pada International Young Scientist Innovation Exhibition 2019 IY SIE 2019. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Cikgu Komati untuk berkongsi inovasi beliau yang bertajuk Chem Mr. Kid. Dengan ini dipersilakan. Okey, terima kasih Cikgu Nurbaida. Salam sejahtera dan selamat malam semua. Okey, saya di sini akan berkongsikan dengan anda semua inovasi yang saya telah buat yang bertajuk Chem Ester Kit. So, mari kita lihat. Okey, lihat apa yang kami sudah innovate. Laksi, terima kasih untuk program perkongsian ini. Nama saya Komati Werasinggan, guru cemerlang kimia dari SMK Buntong, akan berkongsi dengan anda mengenai inovasi saya yang bertajuk Chem Ester Kit. Chem Ester Kit ini adalah satu inovasi yang saya buat untuk bahan PDPC bagi kimia tingkatan 5. Dan Chem Ester Kit ini menggunakan kaedah didik hibur dan ini khusus kepada topik sebatian karbon. Dalam sebatian karbon kami ada 5 subtopik yang untuk sebatian karbon, iaitu adalah alkana, alkina, alkohol, asid karboksilik dan ester. Dan saya buat Chem Ester Kit ni khusus kepada 3 subtopik, iaitu adalah alkohol, asid karboksilik dan ester. Bagi subjek kimia, dan target pelajar adalah pelajar tingkatan 5 yang mengambil subjek kimia. Okey, tujuan utama saya mengapa saya buat Chem Ester Kit ini adalah untuk meningkatkan kemahiran menulis formula molekul bagi sebatian alkohol, asid karboksilik serta ester dengan betul. Objektif yang kedua adalah meningkatkan kemahiran melukis formula struktur bagi sebatian alkohol, asid karboksilik serta ester dengan betul. Meningkatkan kemahiran menamakan sebatian alkohol, asid karboksilik serta ester berdasarkan kepada IUPAC. Dan keempat, untuk meningkatkan kemahiran
menulis persamaan kimia yang seimbang bagi tindak balas pengesteran dengan betul di kalangan pelajar. Dan untuk meningkatkan motivasi pelajar akan mempelajari subjek kimia dengan menggunakan kaedah didik ibu. So ini adalah 5 tujuan saya mengapa saya buat Camp Esther Kit ini. Okey, inilah Camp Esther Kit saya. Camp Esther Kit saya ada terdiri daripada 2 bahagian. Yang pertama adalah modul interaktif. Yang ini adalah packaging for Camp Esther Kit. Di dalam Camp Esther Kit ini terdiri daripada modul interaktif. Apa yang dimaksudkan dengan modul interaktif adalah modul interaktif ini terdiri daripada nota komprehensif dan juga dilengkapi dengan QR code. Apabila pelajar scan QR code ini, pelajar akan dapat melihat video interaktif mengenai subtopik alkohol, carboxylic acid dan ester. Dan selain daripada itu, pada akhir nota komprehensif ini terdapat juga QR code untuk quizzes di mana pelajar boleh buat assessment, self-assessment. Dan selain daripada modul interaktif yang saya tunjukkan ini, terdapat juga lembaran kerja. Ini adalah lembaran kerja untuk Camp Esther Kit di mana pelajar akan buat satu aktiviti untuk melengkapkan jadual ini supaya mereka dapat menstrukturkan formula molekul, formula struktur dan penamaan bagi setiap sebatian alkohol dan asid karboksil. Dan bahagian yang kedua, inovasi saya terdiri daripada kad permainan. Kad permainan saya ini seperti mana yang anda boleh lihat pada skrin ni. Ini adalah kad permainan yang mula-mula saya gunakan dalam PDPC saya. It's a very simple card yang buat daripada kertas A4 yang berwarna sahaja. Kemudian saya telah improvise that dan saya laminatekan kad-kad itu. Inilah wajah baru bagi Camp Esther Kit saya yang saya innovated ni. Dan pelajar apabila mereka menggunakan kad permainan ini akan membawa kepada pembelajaran kolaboratif dan kooperatif. Dan ini adalah satu pendedahan yang berpusatkan kepada pelajar. Dan ini telah pun menjana satu pembelajaran yang bermakna untuk topik alkohol, carboxylic acid and ester. Okey, pernyataan masalah. Apakah masalah yang saya kenal pasti semasa pengajaran saya di dalam kelas dalam topik sebatian karbon, khususnya bagi topik alkohol, asid karboksilik dan ester? Yang pertama, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, topik sebatian karbon, khususnya alkohol, carboxylic acid and ester adalah satu topik penting dalam SPM dan kerap dipersoalkan dalam kertas 1 maupun kertas 2 SPM. Selain itu, berdasarkan kepada pemerhatian saya di dalam kelas, saya dapati pelajar selalu rasa kurang bermotivasi untuk mempelajari topik ini disebabkan seperti biasa yang anda sedia maklum, kalau kimia pening kepala sebab terlalu banyak formula, terlalu banyak struktur, terlalu banyak nama nak hafal. Maklumlah, topik ini pun adalah salah satu source the same thing di mana dia pun ada masalah yang sama sebab dalam topik ini ada banyak formula pelajar kena hafal. Pada masa yang sama pelajar kena tahu juga cara nak lukis dan berdasarkan kepada formula, molekul dan formula struktur, mereka juga harus tahu macam mana nak namakan sebatian itu. Ini merupakan satu cabaran yang besar bagi para pelajar. Next, pelajar juga rasa disebabkan oleh terlalu banyak formula molekul, formula struktur dan juga nama yang harus diberikan kepada sebatian-sebatian ini, maka pelajar menganggap
topik ini sebagai satu topik yang susah untuk dipelajari. Manakala topik inilah topik yang paling mudah yang pelajar boleh skor. Jadi saya sebagai guru, saya rasa rugi kalau pelajar tak jawab soalan yang akan keluar dalam SPM nanti. So disebabkan oleh rasa prihatin pada pelajar saya, maka saya buatlah inovasi ini. Dan pada masa yang sama, yang paling asas adalah formula dalam kimia. Kalau formula pun pelajar tak dapat jawab, macam manalah mereka nak buat persamaan kimia nanti. So inilah masalah-masalah yang saya dapati dalam masa PDPC saya di dalam kelas untuk subjek kimia, khususnya sebatian karbon. Jadi apakah yang saya buat? Pertama, saya buat tinjauan masalah pembelajaran pelajar saya untuk topik sebatian karbon. Pertama, saya buat pemerhatian secara tidak berstruktur untuk meneliti dan menilai tingkah laku pelajar saya. Berdasarkan pada itu, later I will share with you what's the finding. Okay, dan berikut saya melakukan ujian WAP. Okay, tujuan saya melakukan ujian WAP adalah untuk menilai, untuk mengetahui gaya pembelajaran pelajar saya di dalam kelas. Jadi saya mentadbirkan ujian WAP. Dan ketiga, saya melakukan ujian pra. Ujian pra ini saya lakukan untuk mengetahui apakah tahap kemampuan pelajar saya akan menulis formula molekul, menstrukturkan formula struktur serta dari segi penamaan sebatian. Bagaimana, how good are they? Dan selanjutnya, apakah tahap kemampuan pelajar saya untuk menulis persamaan kimia yang seimbang. Langkah saya yang kedua, setelah saya buat tinjauan masalah, saya analisiskan masalah yang ada di dalam kelas saya, iaitu berdasarkan kepada pemerhatian yang saya lakukan. Saya mendapatkan kajian daripada ujian WAP telah menunjukkan bahawa 65% daripada pelajar saya adalah jenis kinestetik. Hanya 25% pelajar visual, 6.5% pelajar saya gaya pembelajaran mereka adalah audio dan 2.5% bergaya membaca. Jadi dari situ saya dapat mengetahui bahawa pelajar saya tak boleh duduk pada satu tempat dan belajar kimia. They have to have a very active involvement in the PDPC. So dengan itu, saya pun fikir apakah cara yang saya boleh bermotivasikan pelajar saya untuk mempelajari topik ini. Dengan itu menjanalah idea Camp Esther Kit ini. Dan daripada dapatan kajian, ujian yang dijalankan, ujian pra itu menunjukkan tahap pemahaman saya daripada ujian pra menunjukkan pencapaian pelajar saya berada pada tahap yang sangat lemah dalam 5 perkara ini. Apakah 5 perkaranya? Pertama, pelajar saya tidak dapat menulis formula molekul bagi alkohol, asid carboxylic acid and also ester. Yang kedua, pelajar saya tidak dapat melukis struktur formula dengan betul. Yang ketiga, mereka tidak dapat menamakan sebatian alkohol, asid carboxylic dan ester dengan betul. Dengan ini, maka mereka tak dapatlah menulis persamaan kimia bagi ester yang terbentuk. Jadi apakah tindakan saya telah lakukan untuk menangani masalah yang telah dikenal pasti dalam PDPC kimia saya? Saya menyediakan satu kad permainan yang berwarna mengandungi bahagian formula molekul, formula struktur
penamaan bagi sebatian alkohol, asid karboksilik dan ester. Permainan Chem Ester ini merangkumi penyelesaian masalah berdasarkan kepada 3 aras kesukaran, iaitu aras rendah, sederhana dan tinggi. Dan kad permainan ini di dalam kelas, apabila saya tadbirkan di dalam kelas saya buat bentuk stesen. Seperti mana yang anda lihat pada paparan ini, stesen pertama itu adalah untuk aras rendah, di mana pelajar dipertanggungjawabkan untuk membentuk formula molekul, formula struktur serta padankan nama sebatian alkohol yang terbentuk itu. Manakala stesen yang kedua, lepas mereka siap stesen yang pertama, mereka gerak kepada stesen yang kedua. Di stesen yang kedua, pelajar pula akan membentuk semula formula molekul, formula struktur dan nama bagi asid karboksilik asid. So, station 1 focus to alcohol. Station 2 they focus to carboxylic acid. When they go to station 3, mereka akan membentuk sebatian formula molekul bagi ester. Third station will be for ester. So they will do back the 3 things. Mereka akan strukturkan semula formula molekul, formula struktur dan penamaan bagi sebatian ester. Dan pada aras yang tinggi, apa yang mereka akan lakukan adalah mereka akan menentukan apakah alkohol dan asid karboksilik asid yang membentukkan ester yang diberikan pada mereka. Dengan itu, mereka diarahkan untuk menulis satu persamaan kimia yang seimbang bagi tindak balas pengesteran. So, sebagai selingan, mari kita lihat video. Ini adalah video yang saya buat semasa saya mentadbirkan Chem Ester Kit ini dalam PDPC kelas saya. Let's watch. Okey, sekarang kita akan pergi kepada demonstrasi macam mana Chem Ester Kit ini boleh dimainkan. Okey. So, ini adalah game board bagi permainan Chem Ester. Okey, semasa pembelajaran menggunakan kit ni, apa yang pelajar akan buat ialah, okey, ini adalah kad permainan yang saya sediakan bagi kit alkohol.
Ini adalah alcohol kit yang akan terdapat dalam camp ester kit saya ni. So, pelajar akan, kad ini berwarna. Saya menggunakan 3 warna untuk alkohol. Dan pada masa yang sama, pelajar juga daripada kad mereka ada nombor ya. Jadi apa yang mereka akan lakukan adalah mereka keluarkan kad bernombor 1A, mereka letak pada kotak 1A. Dan mereka keluarkan 1B, mereka letakkan pada kad 1B. Apabila mereka melakukan perkara ini, dengan ini mereka telah menstrukturkan formula molekul bagi ahli pertama dalam sebatian alkohol. Dan apabila mereka mengeluarkan kad 2C, mereka letak pada petak 2C ni, dan 2D, so dengan ini mereka telah menstrukturkan formula struktur bagi sebatian pertama alkohol itu. Dan seterusnya, pelajar akan meletakkan nama sebatian itu. Maka dapatlah pelajar menstrukturkan formula molekul, formula struktur dan nama bagi sebatian pertama bagi alkohol. Dengan ini pelajar dapat tahu ahli yang pertama formula dia adalah CH3OH. Strukturnya karbon ada 1 dan ikatan dengan 1 OH, manakala 3 lagi adalah dengan atom hidrogen. Dan nama yang diberikan adalah metanol sebab pelajar telah pun didedakan dengan prefiks yang digunakan bagi bilangan karbon, iaitu skala 1, prefiks dia adalah met. Manakala disebabkan mereka ada kumpulan berfungsi iaitu OH, maka akhiran dia adalah ol. Dengan itu pelajar dapat mengetahui nama sebatian ini adalah metanol. Now, mari kita lihat kepada ahli yang kedua. Okey, apabila pelajar membuat perbandingan antara ahli pertama kepada ahli yang kedua, pelajar dapat melihat daripada ahli yang pertama CH3, sekarang dia menjadi C2H5. So dengan itu pelajar dapat bandingkan apakah pertambahan yang berlaku apabila mereka bergerak satu ahli ke ahli yang seterusnya. Penambahan satu karbon atom manakala hidrogen bertambah sebanyak 2. Yang kad ini juga pada masa yang sama boleh digunakan untuk mengajar homologous series untuk alkohol and also for all the sebatian carbons. So dengan ini apabila pelajar menjalankan
Okay, bila saya tunjuk di sini, saya rasa sudut dia very narrow, cannot be seen very clearly, right? So saya nak anda lihat pada paparan yang saya tunjukkan di sini. Yang ini adalah kit untuk alkohol, yang ini adalah kit untuk carboxylic acid. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat pada paparan di sini, anda dapat tahu bahawa saya menggunakan warna. Okey, apakah sebab saya menggunakan warna di sini untuk alkohol kit ini? Yang bahagian yang awal itu saya gunakan warna kuning. Yang ini menunjukkan pertambahan kepada bilangan karbon dan hidrogen. Manakala yang bahagian yang tidak berubah, iaitu adalah kumpulan berfungsi bagi alkohol, iaitu adalah hidroksil, saya tetapkan dia kepada warna hijau. Are you able to see my screen? Okey, sila lihat pada skrin. So, manakala bagi carboxylic acid, saya menggunakan warna merah dengan hijau. Pada bahagian warna merah, dia menunjukkan pada bahagian merah ni, ini adalah untuk carboxylic acid. Dan warna hijau ni adalah kumpulan berfungsi untuk asid carboxylic. Kalau anda bandingkan kepada alkohol dengan carboxylic acid, saya menetapkan warna hijau itu adalah untuk kumpulan berfungsi. Supaya setelah pelajar menjalani pembelajaran menggunakan kit ini, mereka dapat they get a very strong understanding about kumpulan berfungsi. So kumpulan berfungsi, dari sini mereka dapat menjana itu adalah identiti untuk sebatian tersebut. Dan selain daripada itu, setelah pelajar menjalani pembelajaran daripada alkohol kit, asid carboxylic, bila mereka pergi ke ester, di sini mereka dapat menstrukturkan idea di mana ester ini terbentuk daripada gabungan alkohol dan asid carboxylic. Di sini, berdasarkan kepada gambar raja, I'm quite sure that you can see the changes. Yang ini adalah bahagian alkohol, kan? Yang ini pula adalah bahagian carboxylic acid. So apabila dua-dua ini bertindak balas, dia membentukkan ester. So daripada warna yang saya gunakan di sini, anda dapat menentukan bahawa bahagian di belakang ester itu datang daripada alkohol. Manakala bahagian di hadapan ester ini datang daripada asid carboxylic. Dengan itu dapat mengukuhkan pembelajaran pelajar akan ester. Dan kad warna hijau yang anda lihat di sini adalah menunjukkan kumpulan berfungsi bagi alkohol, asid carboxylic dan ester. Pada masa yang sama, ini telah pun memudahkan pelajar saya untuk membuat penamaan ester. Di mana apabila mereka dah mengenal alkohol dan mereka telah pun mengenal asid carboxylic, maka mudah untuk mereka untuk menamakan ester yang terbentuk. Dengan itu, berjayalah kit ini mengukuhkan pemahaman pelajar saya akan cara menulis formula molekul, melukis formula struktur serta penamaan bagi ketiga-tiga sebatian ini. Next. Okey. Sekarang, setelah saya menjalani PDPC dengan menggunakan CAM ester ini,
saya telah mentadbirkan satu test, post test dengan pelajar saya akan kemahiran mereka, untuk mengetahui kemahiran mereka, apakah tahap kemahiran mereka dalam menulis formula molekul, formula struktur dan juga penamaan bagi IUPAC. So daripada dapatan kajian saya mendapati from pre to post, dia menunjukkan satu peningkatan yang sangat baik akan pembelajaran pelajar untuk topik sebatian karbon. Dan antara keempat kemahiran yang saya uji dalam post test ni, peningkatan yang paling ketara saya dapat lihat bahawa kit saya ini membantu pelajar untuk penamaan sebatian dengan betul. So apabila pelajar telah menjalani pembelajaran menggunakan kit saya ni, pelajar dapat mengenali sebatian. Mereka dapat mengenali, first thing they can recognize, adakah sebatian ini alkohol ataupun carboxylic acid ataupun ester. Sebab warna itu membantu pelajar saya dalam pemahaman untuk mengenali identiti kumpulan tersebut. Yang kedua, setelah mereka mengenali sebatian itu, sama ada itu adalah alkohol, carboxylic acid ataupun ester, then they able to write the correct molecular formula and structural formula of that particular compound. Dan apabila saya buat perbandingan mean score bagi pre-test dengan post-test, didapati peningkatan yang tinggi pada post-test. Dan setelah pelajar menjalani pembelajaran menggunakan kit ini, saya memberi satu evaluation form pada pelajar saya untuk evaluate Chem Ester kit saya ni. Sama ada sebab saya nak tahu apa yang saya buat ni memang betul-betul membantu pelajar saya tak. So inilah feedback yang saya dapat daripada pelajar saya. Mereka kata kebanyakan mereka setuju kit ini dapat membantu mereka untuk menulis formula molekul dan melukis formula struktur dengan betul. Dan ini telah pun menguatkan pemahaman mereka akan topik alkohol, carboxylic acid dan ester. Dan mereka setuju Chem Ester ini really fun. It's not really fun play, but really fun to learn. So inilah feedback yang ikhlas yang saya dapat daripada pelajar-pelajar saya. As you can see, because saya ajar kimia dalam bahasa Inggeris, so inilah feedback yang dituliskan oleh pelajar saya. They agree that this kit really fun to play. Even it's fun to play, they able to learn these topics in a fun manner. And they have agreed that this esterification topic was really hard, but now they able to learn more easily using the kit. As you can see, they say, help me to learn something difficult in an easy way. And they say this game was really exciting. Even it's exciting to play, but it also excites them to learn the subject in a fun manner. And another person have given me this feedback. They say that this game creates a medium for me to interact with friends basically. So, tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai guru bukan saja mengajar silibus. Kita juga adalah dipertanggungjawabkan untuk menerapkan nilai-nilai murni di kalangan pelajar kita. Maka terbuktilah kit saya ini bukan saja mempengaruhi pembelajaran pelajar saya di dalam kelas, pada masa yang sama telah menerapkan nilai di antara mereka. Apabila mereka berinteraksi dalam kumpulan, mereka belajar nilai-nilai murni. Okey, jadi Chem Ester kit yang saya buat ini telah pun memanfaatkan pelajar saya. Jadi bagaimana pula dengan kos untuk buat kit ini? Saya hanya belanjakan RM22 untuk membuat kit ini. Saya menggunakan bahan yang sangat murah ya, iaitu adalah A4, card dan cetakan. Itu saja. Dengan ini saya dapat membentuk satu inovasi yang membawa pembelajaran yang bermakna di kalangan pelajar saya.
Dan bagaimana cara nak melaksanakan kit ini di dalam kelas? Ada pelbagai cara. Kit ini hanya boleh digunakan sebagai bahan bantu mengajar oleh guru. Mari kita lihat guru ini menggunakan kit saya untuk pengajaran topik sebatian karbon. This carbon here has already 3 bonds of hydrogen and 1 more bond with oxygen. This is the functional group. We are going to see how it bonds here. So let's start 1C. Okay. Now this is the bond for CH3. The carbon is C3 followed by hydrogen 3 and 1 more bonding over the side. Now which bond is that? 1C. Okay, that is your O6 bond. Can you see the 4 bonds for carbon? Now how are we going to name the structure? That will be 1E. Right from here. Okay, so the name of it is methanol. Met is for 1 carbon, OL is for carbon, compound alcohol group. So you name it as methanol. Okey, selain daripada bahan BBM untuk guru digunakan dalam pengajaran topik ini, kit ini juga boleh digunakan sebagai bahan pembelajaran pada pelajar yang berpusatkan kepada murid. Dan pengamalan, using this kit boleh mengamalkan PAK 21 di dalam classroom sebab ada pembelajaran kolaboratif di kalangan pelajar and it will induce into a creativity and a critical thinking among students. Selain di dalam kelas, kit ini bukan saja terhenti di dalam kelas. Kit ini juga boleh dibawa oleh pelajar ke rumah untuk membuat pembelajaran kendiri. Sebab seperti mana yang saya beritahu awal pembentangan tadi, kit saya ini ada modul yang mengandungi nota komprehensif dan juga QR code bagi video interaktif dan juga QR code bagi quizzes. Dengan ini pelajar boleh membuat pembelajaran untuk ulang kaji ataupun for self-assessment. Dan inovasi saya ini saya telah kongsikan kepada 2 buah sekolah di daerah saya iaitu Kinta Utara, Ipoh Perak, dan inilah feedback yang saya dapat daripada pelajar yang menggunakannya. Mari kita lihat. I think this innovation is very good because they can learn the structure by using color code and also it's fun and learning. Normally, fun cannot learn and cannot understand. Okey, mari kita lihat feedback yang diberi oleh SMK Megat Khas Ipoh. Inilah pembelajaran mereka menggunakan kit saya ni. You can see them that they are involving very actively in the classroom, constructing their formulas and structures. So terbuktilah Camp Esther kit saya ni merangkumi 21st century skills which is required by our education ministry. Dalam kit ini ada learning skills di mana critical thinking, creativity, collaboration and communication ada, dan literacy skill yang terdapat dalam kit saya ni adalah information, media and technology di mana saya membuat QR code, video dan sebagainya, dan life skills had been embedded in my Camp Esther kit. Ada flexibility di mana boleh digunakan di sesiapa pun boleh menggunakannya untuk pembelajaran kimia bagi topik sebatian karbon, untuk mempelajari alkohol, asid karboksilik dan ester. And bila mereka buat aktiviti ini dalam kumpulan, ada leadership, ada initiative, productivity and social interactions.
Okay, that's all. Pada akhirnya saya nak beritahu pada para guru, inovasi ini bukanlah sesuatu yang sukar untuk dibuat. Kita jiwa guru selalu kita nak membantu anak didik kita. Jadi kita daripada refleksi PDPC yang kita lakukan ini, kita bolehlah datang dengan satu idea untuk membantu pelajar kita untuk memudahkan pembelajaran mereka. So inilah satu inisiatif yang saya mulakan. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Komati di atas perkongsian inovasi beliau sebentar tadi. Nampaknya kita sudah berada di hujung sesi. Bagaimanapun mungkin sebelum kita mengakhiri sesi ini, boleh tak Cikgu Komati? Cikgu Komati dengar kan? Hello? Ya, dengar. Okay. Mungkin Cikgu Komati boleh kongsikan sedikit dengan cikgu-cikgu di luar sana, terutama sekali bagi cikgu yang mengajar subjek kimia lah kan. Apakah macam cabaran dalam untuk menginovasikan subjek kimia, sebab secara jujurnya selalunya subjek kimia orang kata susah kan. Dan macam apa mungkin Cikgu Komati nak bagi tips ke berkaitan cabaran untuk inovasi dalam subjek kimia ni? Okay, sebab kalau saya tengok biodata Cikgu Komati tu memang banyak inovasi subjek-subjek kimia. So mungkin nak share tips sikit dengan penonton di luar sana. Sebenarnya tips tu saya sendiri pun tengah cari tu. But what I can share is subjek kimia seperti mana yang cikgu beritahu tadi ya. Kimia ni berbentuk makro, mikro and simbolik. Dia satu subjek yang abstrak. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak cinta, kan? So samalah dengan subjek kita ni. Kita sebagai guru kimia terutamanya, kami ada satu cabaran untuk membawa sesuatu yang abstrak untuk dilihat dan dirasa oleh pelajar kami. So dengan with that mind, we can work out and we can create something for our students. Something which is abstract, we have to bring it to concrete for them to feel, for them to see. Then only they can understand. So when we work out in that way, I think we can come up with the great ideas. We can invent something which is new for our students. Apa yang kita buat, kita kena fikir satu sahaja. Kita buat untuk pembelajaran pelajar kita, untuk memudahkan pembelajaran pelajar kita. Bukan syok sendiri kita buat satu-satu inovasi. So the first thing mengapa saya datang dengan inovasi, saya dah beritahu tadi kan, sebab saya dapati pelajar saya mengalami masalah untuk menguasai topik itu. Dan yang kedua, always I have this idea, I always want to bring my chemistry to the heart to the students. They have to bring this subject close to their heart for them to fall in love. So that's my intention. Whenever I start my class, I always will tell my students, chemistry, hold it close to your heart. Then only you will fall in love. So I think whatever we like, we love to do, surely we will work out for the best, right? So that's all. Dan inovasi-inovasi yang cikgu masukkan nanti, later we will do a sharing with my students. How we come up with other innovation which is related to chemistry. Setakat ini saya telah pun membuat 2 inovasi berkaitan PDPC kimia. Hari ini saya dapat berkongsi dengan anda semua salah satu daripadanya. Dan selain daripada inovasi PDPC berkaitan dengan kimia, saya telah pun bersama dengan pelajar saya membuat 5 inovasi untuk sebagai penyelesaian masalah. Because for IR 4.0, we have to create a generation where in future they have to able to create their own job. So in that intention, I try to bring my students to a innovative and design mindset. So pada slot seterusnya dengan pelajar saya akan berkongsikan lebih lagi tips bagaimana kita boleh extend our concept, whatever we are learning in the classroom, for problem solving in real world. That's all.
Okey, terima kasih Cikgu Komati di atas pelbagai tips dan perkongsian sebentar tadi. Semoga ia memberi manfaatlah kepada guru-guru di luar sana. Okey, sebelum kita mengakhiri sesi pada malam ini, saya ingin maklumkan jangan lupa ya sesi laksi seterusnya insya-Allah pada hari Sabtu ini 11 Julai yang akan dibawakan oleh Puan Maziah Mohamad dari Kolej Matrikulasi Melaka dengan tajuknya satu lagi subjek kimia iaitu Inovasikan Amali Kimia. InsyaAllah, terima kasih. Kita jumpa lagi hari Sabtu ini 11 Julai insyaAllah 9 malam. Bye. Bye.